Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Okey, video kali ini kita akan belajar bab 6 Fizik Nuklear, mata pelajaran Fizik tingkatan 5 KSSM. SK yang pertama iaitu reputan radioaktif. Baiklah, standard pembelajaran kita untuk SK yang pertama ini ialah yang pertama menjelaskan dengan contoh persamaan reputan bagi reputan alfa, reputan beta dan reputan gamma. Yang kedua, menjelaskan dengan contoh maksud separuh hayat. Dan yang ketiga, menentukan separuh hayat bahan sumber radioaktif daripada lengkung reputan. Jom jana idea. Baiklah, bagaimana proses pereputan radioaktif berlaku? Anak-anak boleh lihat video di bawah. Okey, video ini menunjukkan satu unsur uranium. Okey, mengalami proses pereputan secara semula jadi dan menjadi dua unsur yang baru. Okey, di mana bersama-samanya akan membebaskan 3 sinar radioaktif. Apakah reputan radioaktif? Okey, untuk SP yang pertama ni menjelaskan dengan contoh persamaan reputan radioaktif bagi reputan alfa, beta dan gamma. Okey, anak-anak boleh tengok video ini menunjukkan bagaimana pereputan radioaktif daripada atom yang tidak stabil menjadi stabil dengan membebaskan sinar radioaktif. Fahamkah anak-anak apa itu proses pereputan radioaktif? Okey, proses pereputan radioaktif ini adalah merupakan satu proses nukleus yang tidak stabil ini akan menjadi nukleus yang lebih stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Contoh di sini karbon 14-6 mereput secara spontan dan semula jadi, okey, menghasilkan karbon 14-7 serta membebaskan sinar radioaktif kat sini iaitu sinar beta. Proses pereputan ini berlaku secara rawak dan spontan. Terdapat 3 jenis sinaran radioaktif iaitu sinar alfa, zarah alfa, zarah beta dan sinar gamma. Ada 3 jenis sinar radioaktif. Apakah 3 jenis itu? Yang pertama adalah zarah alfa, terdiri daripada helium 42. Kita ada zarah beta iaitu elektron kosong negatif 1 dan kita ada sinar gamma. Apakah persamaan pereputan alfa? Sekarang ni kita akan belajar proses ataupun persamaan pereputan alfa. Di mana contoh di sini kita ada uranium 23892 beremput menjadi TH thorium 23490 dan membebaskan helium 42 iaitu zarah alfa. Zarah alfa ialah nukleus helium yang terdiri daripada 2 proton dan 2 neutron. Dalam reputan alfa, nukleus yang tidak stabil akan mereput, membebaskan zarah alfa untuk menjadi unsur baru yang lebih stabil. Baiklah, di sini kita ada rajah 6.2 di mana berlakunya proses persamaan pereputan alfa. Di mana kita ada nukleus induk. Nukleus induk ni mempunyai nombor proton Z dan nombor nukleon A. Nukleus induk ni akan mereput secara spontan dan rawat untuk menghasilkan nukleus anak yang baru. Di mana selepas reputan tu nilai E, nukleus anak mempunyai nombor proton yang kuranglah di mana Z tolak 2 dan nombor nukleon A tolak 4. Dan membebaskan satu sinaran yang kita panggil sinaran radioaktif lah iaitu zarah alfa helium 42. Di sini ada contoh pereputan alfa iaitu polonium 21084. Bereput menghasilkan unsur yang barulah nukleus anak yang baru yang kita panggil plumbum 20682 dan membebaskan helium 42 iaitu zarah alfa. Seterusnya kita tengok apakah persamaan pereputan beta. Di sini kita ada satu persamaan iaitu thorium 23490 mereput menjadi nukleus baru yang lebih stabil iaitu protenium 23491 membebaskan satu sinar radioaktif iaitu zarah beta elektron kosong negatif 1.
Zarah beta ialah elektron yang bergerak dengan pantas di mana dalam proses perebutan beta, sebiji neutron dalam nukleus yang tidak stabil terurai kepada satu proton dan juga membebaskan satu elektron iaitu kosong negatif 1. Ini adalah persamaan dalam perebutan beta. Dalam penghasilan rebutan beta, proton yang terhasil akan kekal dalam nukleus, manakala elektron akan terpancar keluar dengan tenaga kinetik yang tinggi sebagai zarah beta lah. Sini kita ada contoh natrium 2411 merebut menghasilkan magnesium 2412 membebaskan satu elektron. Selepas rebutan beta, nombor proton bagi nukleus anak menjadi Z tambah 1 dan nombor nukleus A ni pula tidak berubah sama dengan nukleus induk di mana bersama-samanya membebaskan zarah beta. Seterusnya kita tengok persamaan perebutan bagi gamma. Kita ada helium-32 merebut menjadi helium-32 juga dan membebaskan sinar gamma. Sinar gamma ialah sinaran elektromagnet yang berfrekuensi tinggi di mana nukleus kurang bertenaga selepas rebutan gamma. Sinaran elektromagnet tidak bergising dan bersifat neutral kerana tidak bercas. Selepas rebutan gamma, tiada perubahan nombor proton dan nombor nukleon berlaku pada nukleus. Contoh rebutan gamma di sini kita ada kobalt 6027 merebut masih lagi kekal menghasilkan kobalt 6027 dan membebaskan sinar gamma. Boleh faham ya? Kita ada rajah 6.4 iaitu proses perebutan sinar gamma di mana nukleus radioaktif dalam keadaan teruja akan merebut menjadi nukleus yang kurang bertenaga dengan membebaskan sinar gamma. Dalam rebutan gamma, suatu nukleus radioaktif yang tidak stabil membebaskan tenaga lebihannya untuk menjadi lebih stabil lah kita panggil. Misalnya rebutan uranium 23492 memancarkan zarah alfa helium 42 dan juga sinar gamma. Contoh persamaan rebutannya dan persamaan rebutan yang lebih ringkas ialah kita ada uranium kepada thorium 23090 di mana bersama-sama itu membebaskan sinar alfa dan sinar gamma. Seterusnya kita tengok apakah itu separuh hayat bagi SP yang kedua, menjelaskan dengan contoh maksud separuh hayat. Alright, di sini apabila suatu sampel bahan radioaktif merebut, bilangan nukleus akan berkurang dengan masa, manakala bilangan nukleus anak akan semakin bertambah. Separuh hayat T setengah ialah masa yang diambil untuk separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif bagi suatu sampel radioaktif itu merebut. Separuh daripada bilangan asal lah. Kita ada 1 pada 0.5 ni dia akan merebut menjadi separuh. Selepas separuh hayat, bilangan nukleus yang belum merebut akan menjadi separuh daripada nilai asal dia. Faham ya? Separuh daripada nilai asal yang ada lah. Kalau ada 100%, separuh jadi 50%. Apabila suatu nukleus radioaktif yang tidak stabil merebut, nukleus baharu yang terbentuk juga mungkin tidak stabil. Jadi nukleus baru ni dia akan mengalami satu lagi siri perebutan secara berterusan sehinggalah nukleus yang lebih stabil terbentuk. Baiklah, rajah 6.2 menunjukkan satu siri rebutan bagi uranium 238. Merebut beberapa kalilah menghasilkan unsur yang lebih stabil. Yang akhir sekali ini adalah plumbum 206. Dia akan mengalami perebutan secara perlahan-lahan. Apakah unsur uranium? Uranium 238 ialah unsur radioaktif
yang mempunyai separuh hayat yang panjang, iaitu kira-kira 5,000 juta tahun. Unsur ini terperangkap semasa pembentukan batu-batuan lah. Uranium 238 yang terperangkap akan merepuk dan akhirnya membentuk pelambung 206 yang stabil. Proses reputan ini mengambil masa yang lama kerana kadar reputannya rendah. Seperti yang kita lihat tadilah, uranium dan akhirnya berubah menjadi unsur yang lebih stabil yang akhir sekali akan menjadi pelambung 206. Yang ini adalah video ini menunjukkan bagaimana uranium, proses perebutan uranium kepada plutonium. Dengan penentuan nisbah pelambung 206 kepada uranium 238 dalam satu sampel batu, usia batu-batuan dapat dianggarkan. Jadi semakin tinggi nisbah tersebut, semakin tinggilah usia batu-batuan tersebut. Kaedah pengukuran geologi ini juga dapat menganggarkan usia bumi kita. Jadi ini adalah rajah 6.6 bagaimana penentuan usia batu granit berlaku. Batu granit yang mengandungi radioisotop uranium, di mana nukleus uranium ini akan mengalami reputan radioaktif. Banyak kalilah sehinggalah dia menjadi nukleus anak yang lebih stabil, iaitu plumbum. Batu granit selepas reputan radioaktif, jadi sebelum dan selepas. Bagaimana bahan radioaktif ini disimpan? Kita simpan bahan radioaktif di dalam bekas tebal yang tertutup, dibuat dari plumbum. Baik, apakah pula radioisotop? Radioisotop ialah isotop yang dengan nukleus yang tidak stabil. Isotop yang tidak stabil dia menjadi stabil dengan membebaskan sinaran radioaktif. Kalau sini kita ada hidrogen 1. Hidrogen 2 kita panggil deuterium dan hidrogen 3 ialah tritium. Bagaimanakah menentukan separuh hayat? Half-life. Suatu unsur radioaktif akan mengalami reputan radioaktif secara rawat dan spontan. Bilangan nukleus yang belum merepuk akan berkurang dengan masa. Akan merepuk berkurang dengan masa. Unsur radioaktif yang berlainan merepuk pada kadar yang berlainan lah. Ada yang cepat, ada yang perlahan. Sifat ini boleh dipaparkan oleh graf lengkungan reputan. Ini menunjukkan bagaimana separuh hayat berlaku. Jadual ini menunjukkan graf lengkungan di mana keaktifan sampel radioaktif berkadar terus dengan bilangan nukleus radioaktif yang terdapat dalam sampel pada ketika itu. Menjadi separuh lah. Keaktifan satu sampel radioaktif ialah reputan per saat, iaitu bilangan zarah radioaktif yang dipancarkan dalam sesaat. Konsep separuh hayat juga boleh dinyatakan dalam bentuk siri reputan seperti yang berikut. Kita ada NO, iaitu bilangan asal nukleus radioaktif, di mana dia mengalami separuh hayat menjadi separuh daripada bilangan asal. Contohnya 100 kepada 50. Separuh bagi 2 lah. 100 bagi 2 dapat 50. Mengalami lagi separuh hayat seterusnya. Jadi 50 bahagi 2 jadilah 25. Dan mengalami lagi separuh hayat, NO per 8 menjadi 12.5 dan seterusnya lah sampailah unsur tu menjadi stabil. Di mana siri ini kita dapat dalam satu rumus, iaitu bilangan nukleus radioaktif yang belum repuk, iaitu kita panggil N. N sama dengan 1 per 2 kurungan kuasa dengan N, di mana N kecil itu ialah bilangan separuh hayat. Bilangan separuh hayat ni terhad kepada integer positif. Darab dengan asalah bilangan sel nukleus asal, iaitu NO. Jadual 6.2 ni menunjukkan perubahan bilangan nukleus dalam 5 separuh hayat. Ini keadaan asal dia NO,
Okey, mengalami setengah hayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey. Bilangan nukleus radioaktif yang belum mereput. Di sini pula ialah bilangan nukleus radioaktif yang telah mereputlah. Jadi dia akan menjadi separuh daripada bilangan asal. Ini nukleus radioaktif yang belum mereput, iaitu warna merah. Warna putih ialah yang telah mereput. Okey, dia akan menjadi separuh daripada bilangan asal lah. Okey, yang ni jadi separuh. Yang ni pula jadi separuh. Separuh sampailah dia menjadi stabil. Graf rajah 6.7 pula menunjukkan graf lengkung bagi reputan radioaktif. Graf lengkung bagi reputan radioaktif adalah seperti yang dipaparkan dalam rajah 6.7a dan 6.7b lah. Semakin singkat masa separuh hayat suatu sampel radioaktif iaitu T setengah, lebih kecil daripada T asal lah, T setengah separuh hayat. Semakin tinggi kadar reputannya seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.7b. Yang merah ni, graf yang lengkungan merah menunjukkan kadar reputan yang tinggi sebab melengkung. Yang hijau ni menunjukkan kadar reputan yang rendah lah sebab kelengkungan dia lebih rendah berbanding dengan yang warna merah. Jom uji minda. So kita tengok SP yang ketiga dah, menentukan separuh hayat bagi bahan sumber radioaktif daripada lengkung reputan. Kita tengok contoh yang pertama. Suatu sampel bahan radioaktif yang disimpan di dalam makmal mempunyai keaktifan awal 480 per saat. Jika separuh hayatnya ialah 6 minit, berapa keaktifannya selepas 30 minit? Jadi kita hitung dulu keaktifan bahan radioaktif dalam masa T sama dengan 30 minit. Jadi keaktifan awal diberi AO sama dengan 480 per saat. Jadi T setengah hayat diberi 6 minit. Masa separuh hayat 6 minit. Jadi berapakah bilangan yang akhir lah, kereaktifan akhir. Jadi bilangan separuh hayat dalam masa 30 minit tu N sama dengan 1 per separuh hayat. Jadi 30 minit bahagi 6 minit, kita ada 5 kali separuh hayat. Jadi keaktifan sampel selepas 30 minit, A sama dengan kurungan 1 per 2 kuasa N. N di sini ialah 5 lah. 5 kali. Darab dengan 480, kita akan dapat 15 per saat. Ini ditunjukkan dalam bentuk graf lah. Separuh hayat, seterusnya 2 kali separuh hayat. Seterusnya kita tengok contoh kedua. Suatu bahan radioaktif yang disimpan di dalam makmal mempunyai separuh hayat 10 hari. Hitungkan bilangan hari yang diambil untuk kereaktifan bahan radioaktif itu tinggal 25% daripada keaktifan asal dia. So kalau 25 per 100 maksudnya nilai asal dia ialah 100% lah. Jadi 100% mengalami separuh hayat bagi 2 daripada 100, 50. 50 bahagi lagi akhirnya dapat yang tinggal iaitu 25%. Jadi setiap kali setengah hayat tu separuh hayat dia mengambil masa 10 hari. Jadi kalau 2 kali setengah hayat, jadilah 20 hari. Boleh faham Jadi peratus yang aktif adalah 25%. Dan dia dah mereput pula, kita tolaklah 100 tolak 25, 75% yang telah mereput. Sini menunjukkan jadual 6.3 ni, kaedah anggaran usia batuan. Nisbah bilangan atom argon adalah 40 kepada kalium 40. Dalam satu sampel batu-batuan tersebut ialah nisbah dia 3:1 selepas 2 kali separuh hayat. Jadi kita nak darab macam mana? Jadi kita darab 2 darab 1250 tahun. Dapatlah 2500 juta tahun.